Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi kita di dalam Kota Komik Podcast. Untuk sesi art podcast kita bawakan lagi, kita sambung lagi kalau sebelum kita bermula dengan episod 1 memperkenalkan Sikom dan juga Mat Komik. Kemudian kita ada di episod 2 kita ada majalah komik Sempoy, dan minggu lalu kita ada majalah komik Ikozin, dan hari ni kita masih lagi bersama dengan orang kata pendukung industri yang berada bersama kita hari ini adalah wakil-wakil daripada majalah komik Fantasia. Kita ada saudara Wukong ataupun Rani Ahmad, Presiden Perkomik dan juga wakil ejen untuk Fantasia. Sihat saudara Wukong? Abang Wukong kita sihat tak dengar suara. Okey. Alhamdulillah. Okey, kemudian kita ada kita punya saudara Elvin, wakil daripada pemasaran dan juaran untuk majalah Fantasia. Okey alright Elvin. Alright. Okey. Okey, baik. Jadi sebelum kita bermula, untuk yang baru lagi, orang kata yang mungkin tak pernah mendengar lagi, Kota Komik Art Podcast ni adalah kesinambungan daripada In Ramadan Art Podcast yang kita buat pada bulan Ramadan baru-baru ni, yang lepas. Kemudian kita sambung lah sebab ada permintaan untuk berikan platform ni kita untuk memperkenalkan lagi rakan-rakan kita industri, rakan-rakan yang mendukung industri kita. Jadi kita memilih untuk season kali ni, orang kata season lah. Kali ni kita Kota Komik yang pertama kita pilih untuk promosikan atau memperkenalkan rakan-rakan sama-sama komik ni dengan orang kata majalah-majalah indie yang mungkin tak mengenali, tapi sesama mereka tahulah. Macam sebelum ni ada yang daripada grup kami pelukis komik, daripada kartun kita, jiwa kita, dan kemudian kita ada majalah Fantasia. Kita hari ni nak majalah Fantasia dengan topik kita sebenarnya fokus kepada tak boleh jual ni. Jadi kita nak tanya mereka ni, betul ke tak boleh jual kan? Majalah yang style-style lama, banyak komik-komik lama macam style dulu ni. Ini dakwaan lah, kita tak tahu. Tapi sebelum tu, untuk sebelum kita bermula ni, orang kata baru-baru ni kita mendapat satu perkabaran yang agak menyedihkan, bukan agak je lah, yang menyedihkan lah, di mana salah seorang daripada kartunis yang orang kata kartunis legend daripada majalah Ujang tu telah meninggal dunia, iaitu saudara Ayi Sulong. Jadi untuk orang kata tribute kepada ni, jadi kita nak kita ambil moment of silence, dan juga untuk yang beragama Islam untuk kita sedekahkan Al-Fatihah, semoga roh beliau di situ rahmat. Jadi Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk orang kata sebab saya pun berita ni pun masih baru lagi, jadi mungkin ada banyak lagi usaha yang dilakukan untuk beri semangat, dan juga ada juga yang menyampaikan tentang dia belum ada minggu ada pre-order buku untuk majalah, nanti boleh menghubungi rakan-rakan anak saudara lah. Okey, jadi kita pergi kepada kumpulan wakil-wakil daripada Fantasia. Jadi kita nak mengenali dengan lebih lanjut. Jadi apakah kita bermula dengan saudara Alvin kita untuk mengenalkan diri, boleh ceritakan bagaimana penglihatan dalam Fantasia ni. Silakan. Okey, terima kasih. Sebenarnya kita mula majalah Fantasia ni dalam bulan Disember tahun lepas. Pada mulanya kita nak startkan satu majalah yang unik lah dalam pasaran, sebab dah lama kita tak ada majalah komik tempatan yang baru kan. Sejak dulu kita ada Gila-Gila, ada Ujang, ada banyak lagi lah. Tapi kebanyakan majalah komik Malaysia ini kita dapati dia punya topik ni semua humor komik. Dan salah satu majalah lama itu, majalah fantasi itu, dia punya topik
lain sebab dia bertema fantasi, dia bertema macam science fiction semua tu, dan kita memang rindu sangat lah sebab dah lama tak ada kan uh, komik-komik macam ni dalam pasaran. So kita pun start lah satu majalah yang baru. Okay, nama tu actually kita pun macam nak terkenang untuk majalah fantasi lah. Itulah sebab kita namakan Fantasia, tapi memang tak ada kena-mengena lah. Okay, artis pun baru, pihak penerbit pun baru, editor baru, semua baru, orang baru lah. Dan satu lagi, objektif utama untuk kita mulakan majalah Fantasia ni adalah untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan peluang untuk artis-artis baru tempatan untuk memaparkan karya-karya mereka lah. Sebab kita tahu ada banyak artis tempatan yang ada bakat tapi kurang tempat untuk mereka untuk memaparkan dia punya dia punya bakat tu. So itulah salah satu sebab yang kita wujudkan majalah ni, sebab kita nak aktifkan balik industri komik tempatan ni. Tapi adalah cabaran sebab oleh Tuan Alvin. Maksudnya maaf terima kasih untuk orang kata overview Fantasia. Bila disebut tentang orang kata memberikan peluang, orang kata ruang untuk pengkarya-pengkarya kan, sebab kata ada kelainan, kita fokus bukan majalah komik yang PD ataupun humor. Jadi ada peluang untuk orang kata komik pelukis-pelukis lain yang nak buat komik yang untuk lain. Jadi mungkin kita boleh teruskan boleh ke saudara Wukong tak, salah seorang pengkarya yang menghasilkan karya dalam Fantasia. Mungkin boleh ceritakan sedikit jenis karya ataupun komik yang ada dalam majalah komik Fantasia. Silakan saudara Wukong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Semoga semua dalam keadaan sihat dan stay home, stay safe lah. Okey, karya ni sebenarnya karya dia amat bebas. Cuma humor tu dia kurang sikit lah. Humor, dan kalau boleh dia berkonsepkan satu Nusantara, kedua stick, dan ketiga ialah sci-fi. Jadi genre-genre tu dia macam banyak bermain dalam lingkungan komik yang ada sekarang. Tapi benda-benda tu kalau kita tengok kan, benda-benda yang masih lagi heavy metal, majalah luar yang masih lagi ada sekarang. Cuma waktu yang masa macam fantasi dulu, mungkin masa tu orang tak berapa support, mungkin dalam keadaan yang masa tu. Maknanya orang kurang faham, orang kurang, tapi bila tengok balik contoh satu majalah fantasi saja boleh dapat harga paling kurang RM90 untuk second hand punya majalah. Jadi bila adanya macam majalah Fantasia ni pula, dia seolah-olah macam past pattern tau. Okay, majalah ni ada, majalah tu pula dihidupkan balik. Jadi konsep tu yang bila kita nak tengok fresh idea daripada pengkarya baru. Sebab kalau kita tengok orang-orang yang sama tu mungkin bila dia tengok orang-orang yang baru masuk simpung dalam dunia komik ni, macam saya sendiri pun dulu hanya ambil order je. Macam kalau buat komik Sotorubo, tu order dia daripada Legend Press. Okay, order dia macam ni, nak macam ni, adaptasi novel. Okay, kita ikut arahan. Tapi bila adanya kesinombongan komik-komik macam ni dan kita bebas berkarya kan, jadi benda tu jadi satu nampak impak yang terbaru untuk dunia komik tanah air. Betul. Baik. Maksudnya konsep karya ni tadi tu orang kata salah satunya kebebasan pengkarya tu sendiri untuk menghasilkan karya instead of
buat ikut order macam yang Bos Rani cakap tadi. Jadi macam mana pula penerimaan? Tanya Alvin lah, penerimaan orang kata industri sendiri dengan Fantasia yang nampak seakan seperti fantasi tapi baru lah. Jadi macam mana penerimaan orang-orang industri? Memang penerimaan pasaran ni untuk majalah Fantasia ni sangat menggalakkan lah sebab sejak isu pertama ni sebab kita tidak menggunakan cara pengedaran yang lama, kita tak buat mass printing macam penerbit-penerbit yang lain. Kita tak jual dekat newsstand, kita tak jual dekat kedai buku. So cara untuk beli majalah Fantasia ni hanya satu saja, iaitu melalui tim pengedar kita. So apa yang kita nak galakkan para pembaca ni untuk buat pre-order, sebab untuk pasaran baru industri komik ni memang ada cabaran dia. Tapi kalau kita nak teruskan kita punya usaha untuk terus menerbit komik, kita kena cari cara yang barulah. Kalau kita ikut cara yang lama, kita mass printing, taruh dekat newsstand, tunggu orang beli, rasa kalau kita print 2 isu kita dah bungkus kot. Sebab kita bukan penerbit yang terkenal macam Creative Enterprise, kita bukan nama bukan majalah yang terkenal, yang ada artis-artis yang otai ataupun artis-artis terkenal. Tak ada. Sebab kita punya artis ni memang banyak artis yang baru. Sebab kita pun nak galakkan orang baru untuk menceburi bidang komik kan. So apa yang kita nak buat ni, kita nak try cara baru dan kita nak educate para pembaca untuk terima cara order yang barulah. Kita nak diorang order, pre-order melalui kita punya tim pengedar ni, dan dengan cara itu kita boleh kawal kuantiti pencetakan kita supaya kita tak cetak lebih dan kita tidak bazir. Dan melalui cara ini pun kita akan memberi peluang kepada para pengedar untuk dapat rezeki tambahan lah. So tiap-tiap satu orang, tiap-tiap orang yang ada berkaitan dengan kita punya majalah, dia akan dapat dia punya rezeki tu. Baik artis ke, penulis ke, editor ke, printer ke, pengedar ke, semua akan dapat cari sedikit banyak rezeki lah. Terutamanya pada waktu pandemik ni kan. Ini yang paling penting lah supaya orang boleh cari makan kan. Betul. Okey. Bila kita pasal pengedar tadi kan, ejen jugalah kan. Mungkin saya boleh tanya dengan Tuan Rani sebagai wakil ejen, betul? Tuan Rani Wukong ejen juga kan untuk Fantasia ni. Jadi mungkin boleh kongsikan macam mungkin bukan ada guru-guru ejen kan. Apa benda yang orang kata susah hanya sebab sebelum ni pun Sampoi pun ada mention juga pasal jualan gemik ni kan. Jadi mungkin ada benda yang nak dikongsikan antara di kalangan ejen-ejen, apa dia kesusahan dia ataupun cabaran untuk menjual waktu-waktu pandemik ni. Silakan. Okey, cabaran tu memang mencabar sebab apa? Benda orang yang kadang biasa kenal kita kan, tak ni kita bawa barang baru dia nampak. Tapi benda tu sebenarnya sedikit sebanyak dia akan membina hubungan di mana pembaca dengan pencipta karya sendiri. Jadi macam kalau saya sendiri inisiatif ni untuk saya bawa majalah Fantasia dalam karya saya sama, saya sign sekali. Itu salah satu benda yang bukan artist to customer kan. Jadi dia sendiri macam kita baca sendiri kalau dia pelukis ni datang kita kan. Sebab pendekatan artis yang sekarang lain kan. Dulu pun kita
dia orang datang studio baru datang sign apa semua. Kita pula pergi. Method tu dah lain. Antara nak buat ke tak nak buat je. Itu salah satu. Maknanya saya ambil inisiatif tu untuk macam saya sebagai presiden itu. Jadi bila presiden turun padang pergi ikut dia orang jadi cukup banyak ideologi yang kita dapat pada masa clear. Sambil dia orang kata komik kita, sambil tu dia orang kata macam ni gerakan komik. Sebab apa? Kalau kita tak gerak masa zaman pandemik, macam mana kalau biasa macam mana? Yang biasa lagi tak. Kalau pandemik kita boleh tutup kita masih buat dengan apa cabaran yang ada mas. Benda ni memang tak semua orang boleh yes. Tapi benda tu bila dah ada dalam kita kita nampak dia disambut baik dengan tentulah kita tengok sebab apa kita nampak customer macam saya sendiri dengan daripada pelbagai state. Iya, ada yang Melayu kan. Terus Sarawak orang ada yang minta saya. Jadi benda-benda macam tu dia ada follower dia sendiri. Jadi follower saya tu itu salah satu benda yang sekarang ni saya macam kita limit order 20. Saya perempuan 100. Itu pun kalau dah dekat susuk tu lagi tak ada punya jadi kalau tak ada Elvin kata tak ada so kita lah cari dengan pengelapis dah lain kita sendiri kita dari saya ini satu saingan yang sihat. Okey, baik. Saya tertarik dengan Jared. Masa pengedar-pengedar itu juga adalah orang kata di kalangan pengkar. Jadi dari itu ada sentuhan personal touch lah. Ada tanda tangan. Sebab kalau kita tengok masa saya pun dulu pun selalu pergi direct berjualan kata komik. Kita ada event dulu kan. Kalau sebelum jadi saya rasa masuk jualan dengan support orang memang lagi best lah. Sebab benda fizikal orang dapat pegang kat tangan tu. Menarik ni. Orang yang jual tu pun yang buat karya. Jadi saya boleh faham lah kan. Itu sebabnya kita nak tahu tu cabaran tu. Sebab kalau tak ada pandemik ni event bawa 20 boleh jalan. Bawa lah apa-apa karya. Sebab kita punya rakan-rakan Yasin memang saling support menyapot, jangan risau. Tapi kalau macam dari segi online tadi mungkin kat situ lah kan. Dan ada tarikan-tarikan macam saya tengok sekarang ni ada macam pelukis ni dia lukis ekstra untuk orang yang beli 20 terawal tu macam jadi ini sesuatu yang positif lah. Orang kata kita di kalangan pengkarya pun berjalan bagaimana untuk orang lebih tertarik membeli dengan kita instead of beli dengan orang lain kan. Sebab okey ni pengkarya ni tak mungkin ada yang beli lebih kan. Kita nak tandangan daripada karya ni daripada karya ni. Jadi itu satu benda yang positif pada cabaran itu. Jadi kalau boleh tahulah mungkin Elvin boleh sebut antara jenis karya-karya yang ada mungkin boleh kongsikan mungkin berikan kepada orang-orang lain yang orang kata mungkin tak tahu apa dia kita contoh-contoh karya yang ada. Kalau saya pernah ada ke komik di Fantasia di tangan ni waktu ni mungkin boleh orang kata tunjukkan contoh kepada kita punya viewers. Tolong ulang soalan, tak dengar. Oh sorry. Cerita. Maksud saya kalau boleh nak tunjukkan kepada kita punya viewers contoh-contoh karya yang ada di dalam Fantasia. Kalau ada majalah tu boleh tunjuk lah, apa mungkin boleh ditengok di mana-mana untuk contoh karya majalah di dalam majalah Fantasia itu sendiri. Jap aku ambil. Jap
Sekejap. Ada, memang ada. Okay, Fantasia. Okay. Boleh, mari saya tunjuk isu yang paling baru ni. Fantasia, isu 4. Nampak? Oh, ini yang baru. Okey. Ini yang terbaru. Isu 4 ni. Okay. Karya Air Sulong. Nampak tak? Maksudnya ada karya pada arwah Air Sulong untuk isu yang keempat ni? Jadi untuk kita dalam kita punya kat luar sana. kandungan ni ada memang semua colour lah dia punya. Jadi boleh dapatkan isu keempat ni daripada ejen-ejen pengedar Fantasia. Mungkin boleh jadi salah satu koleksi untuk orang kata followers, peminat-peminat arwah Air Sulong kita. Ya, memang. Jadi maksudnya kita memang nak jadikan majalah Fantasia ni sebagai majalah yang collectible untuk para pembaca, sebab kita kuantiti yang kita cetak untuk tiap-tiap isu ni kita memang limited. Kita tak cetak macam 10,000, 2,000, tak ada. So yang kita edarkan dalam pasaran pun dia terhad juga. So kalau para pembaca yang beli kita punya majalah, dia simpan. Macam dulu gila-gila isu pertama kan, dia orang jual lepas 10 tahun 20 tahun tu, dia punya harga dahsyat tu. Bayangkan kalau dia simpan isu pertama atau isu 1 sampai 10 majalah Fantasia lepas 10 tahun, berapa harga dia, sebab dalam pasaran pun tak banyak you jumpa. Ya, jadi kan? ada memang itu niatnya lah untuk dia ada nilai-nilai. Dia ada nilai-nilai untuk kita collect. Kita nak jadikan kita punya majalah ni semua ada nilai untuk pembaca collect lah. Dan satu lagi kita ada satu majalah komik baru, itu 7 Penipu Lara. Yang ni lagi special. Ini maksudnya ini baru majalah lain lah. Baru. Ya, ini lain. Sebab majalah Fantasia ni kita majalah Fantasia kita buat tiap-tiap bulan. Itu majalah bulanan daripada syarikat kita. Tapi yang 7 Penipu Lara ini dia ada 2 isu. So ini isu pertama. Tengok, ini isu pertama. Dan kita akan buat 2 isu. Apa yang unik untuk 7 Penipu Lara ini, dia dilukis oleh 7 artis yang senior ni. Okay, kita ada Asli Ujang, ada Spider, ada Ibrahim Hamid, Razali Jaafar, Keladi, Ziman, Cekeding, kan. So dalam ni dia punya cerita ni memang best lah. Kena beli baca lah, sebab kita punya cara untuk kita susun cerita ni, dia ni macam buat drama series tau. Artis pertama akan lukis untuk cerita pertama, lepas tu dia punya ending akan sambung dengan cerita kedua punya permulaan, dan cerita kedua akan dilukis oleh artis kedua. So dia ada dalam universe yang dia. Sama lah. Dalam universe yang sama. Macam cerita pertama ni dia pasal Meromah Wangsa. Lepas tu cerita kedua sampai pula dia punya anak. Maksud cerita tu bersambung tetapi pengkaryaannya berbeza-beza. Setiap story tadi tu. Ya. Dia ada 7 cerita kat dalam, tapi dia ada kaitan lah, sikit kaitan dalam.
Alright. Jadi bila kita sebut tentang collector's edition tadi tu, ni ada satu pemberitahuan lah untuk kita punya viewers yang ada. Kalau anda ada apa-apa soalan, boleh berikan, nanti saya akan bacakan di hujung, ataupun nanti kemudian sebab soalan-soalan yang tadi kita boleh bacakan. Dan kalau ada cadangan ke, ada apa pun bagi boleh komen. Sebab macam biasalah kita akan ada memilih satu daripada kalangan yang ada ni untuk menerima hadiah istimewa. Dan jadi bila sebut tentang collector's edition tadi tu, hadiahnya, terus ada soalan panjang. Hadiahnya untuk kali ni Fantasia isu ketiga yang ada tanda tangan Alan Quah dan juga 50 daripada 50 kan. Kita ada 50 naskah saja. Kita ada 50 naskah saja yang ada tanda tangan Alan Quah bersama dengan sijil daripada pihak penerbit. So kita ada certificate of authentication bersama dengan kita punya special edition ni. So dalam pasaran edisi ni ada 50 buah saja dan kita bagi satu buah lah untuk para pemenang viewers kita hari ni. Ya, betul. Okey, untuk viewers kita hari ni. Jadi tadi kita juga ada ramai yang dah mula, saya baru kan, ada yang beli salam, ada yang khabar, ada dah beli 7 pelipur memang best. Kita corakkan daripada geng Ekozine, daripada kami pelukis komik, memang support sangat kan. Sebab bila berciri-ciri Nusara ni, memang ramai daripada kami komik ni support. Okey, kemudian kita ada soalan daripada saudara Aziz Amir ni. Kita boleh, saya akan baca lah. Saya ada soalan untuk pihak Fantasia. Manga merupakan antara genre paling popular pada zaman sekarang. Kenapa pihak Fantasia tidak sertakan genre ini ke dalam majalah Fantasia? Jika concern adalah sebabkan masalah identiti, mungkin manga yang diterap masuk boleh berlandaskan identiti lokal kita, contohnya Nusantara tadi. Mungkin ada jawapan mengapa macam orang kata style manga ni tidak ada. Mungkin boleh beri jawapan, silakan. Bukan nak jawab. Dia baru masuk tiba-tiba tu. Aku sharekan sedikit pasal manga ni. Okey, sebab sejak permulaan majalah Fantasia ni, kita memang nak menonjolkan style-style lokal lah. Style tempatan, artis tempatan. Sebab manga ni dia identiti atau dia style daripada komik Jepun. So untuk menggalakkan ataupun untuk menonjolkan kita punya identiti sebagai majalah rakyat Malaysia ni, kita berharap kita punya style lebih tumpukan kepada style yang lebih serius, yang lebih dapat menonjolkan kita punya style artis tempatan lah. Kalau kita nak buat manga, bukan tak boleh, tapi kita punya objektif yang kita nak buat majalah Fantasia lah. Mungkin pada masa depan kita buat majalah lain kot. Jadi maksudnya memang fokus dan juga identiti yang nak diterapkan tu memang nak Nusantara dan latar belakang kita lah. Sebab kalau tengok kita punya majalah ni, kita dekat kita punya cover pun di bawah nama Fantasia kita pun tulis majalah fantasi rakyat Malaysia. Kan? Manga itu rakyat Jepun, bukan rakyat Malaysia. Okey, maksudnya itu. Tapi dah banyak itu dia, lah. Kalau ada banyak manga, dah banyak dekat dalam pasaran lah. Bukan apa. Betul-betul. Dari segi pasaran pun betul jugalah. Maksudnya benda dah ramai orang buat. Mungkin bagi peluang yang tu untuk fokus. Orang kata pada bacaan yang lain dah kata nak buat style manga ataupun tak kisah dengan style manga, boleh fokus. Tapi Fantasia mungkin nak identiti ke kata rakyat Malaysia dan rasa macam manga ni rakyat Jepun, jadi di situlah orang kata dah memang orang kata itu yang dipilih untuk tema Fantasia sehingga Jepun lara pun sekali lah kan. Kemudian ada ke saya macam ada ternampak juga di rakan-rakan pengkarya lain yang post macam
Sebab saya nampak cover Fantasia tu 70 lara. Kita boleh nampak identiti dia tu kan. So adakah ada ni sebenarnya majalah komik lain di bawah terbitan yang sama? Yang Ada. dalam proses Selepas ke ini, ataupun sekarang ni kita tengah ambil pre-order untuk satu lagi majalah baru, itu majalah Lagenda. Komik Lagenda. Lagenda ini adalah satu komik buku yang kita nak bagi peluang untuk artis yang manhwa punya style. Macam Hong Kong punya manhwa punya style. So yang itu akan tumpukan kepada style manhwa lah. So memang kalau kita nampak tengok balik kita punya planning untuk semua kita punya penerbitan, Fantasia ada Fantasia punya style, 70 lara itu yang lain. Sekarang ni kita Lagenda, lepas tu kita pun dah ada kontrak dengan Dato' Afri Chowki. Kita akan menerbit semula majalah komik Boboy. So Boboy itu pun eksklusif untuk tim Fantasia lah, pengedar Fantasia untuk mengedar dalam pasaran. So kita akan reprint Boboy dengan komik Lagenda buat waktu sekarang. So siapa-siapa yang minat untuk beli lagi Boboy dengan Lagenda, bolehlah hubungi kita punya pengedar. Jadi maksudnya kalau jadi ejen Fantasia ni akan ada banyak juga lah produk lain yang dah dikeluarkan. Jadi saya tertarik dengan yang Lagenda tadi, konsep manhwa. Ada reason juga kenapa buat konsep manhwa ni? Adakah atas permintaan atau mungkin ada kolaborasi ke dengan sebab ni biasanya Hong Kong kan? Saya tak tahu tu. Mungkin ada reason-reason yang sebab style manhwa ini memang dia satu style yang banyak orang suka sebab influence daripada manhwa Hong Kong lah. Sebab macam kita tengok balik macam Pedang Setiawan ke kan, so memang ada banyak pembaca dekat Malaysia ni dia hardcore follower untuk manhwa style punya komik lah. So kita pun nak buat satu manhwa punya majalah yang bertema ada ciri-ciri Malaysia, supaya kita pun adalah satu buku manhwa yang kita boleh rasa bangga lah. Sebab sebelum ini saya rasa tak ada kot majalah-majalah komik lain yang bertema manhwa ni. Okey, selamat kembali ya. Wukong sudah balik. Wukong. Presiden mana dia pergi? Presiden berkomik kita. Biasa kalau live ni kadang-kadang connection kan, line kan. Dia tenggelam timbul. Okey, tak apa. Sementara beliau ada ni, kita nak tanya tentang pengkarya. Kita bercakap tentang majalah Lagenda tadi tu. Tuan Wukong mungkin boleh kenalkan sikit siapa dia pengkarya-pengkarya melukis style manhwa ni. Adakah daripada rakan industri ke? Adakah pengkarya-pengkarya baru ke? Boleh kongsikan tak Tuan Wukong? Siapa dia orang kata di belakang pengkarya-pengkarya di belakang komik Lagenda ni? Dapat dengar kan? Hello? Suara tak ada. Suara tak dengar. Tak dengar lah suara Wukong. Dia macam saya takut hari Jen tak dengar. Memang tak dengar kan? Tak dengar. Aku pun tak dengar juga. Mungkin dia ada masalah dengan dia punya, dia kata audio. Okey, dia mic ada masalah kot. Wukong dengar tak Wukong? Okey.
Wukong punya earphone ada problem kot. Buka balik earphone tu. Okey, tak apa. Okey, kalau Alvin boleh tunjukkan balik majalah Legenda tu, mungkin boleh sebutkan nama-nama pekarya yang ada di tangan tadi kan, majalah Legenda tu. Legenda kita tak ada. Sekarang saya kenalkan ni 7 Polara, bukan Legenda. sorry. Oh, Legenda. Tapi Legenda ada belum ke lagi, nama-nama Legenda yang- belum cetak. Legenda belum, Tapi, masih dalam proses kita punya editor sedang buat lagi. Kalau boleh kenalkan dia punya pengkarya-pengkarya yang dalam Legenda, kalau kenal ke ada siapa-siapa nama yang kita pun tak tahu kan siapa-siapa je orang yang boleh melukis style manual ni. Mungkin boleh kongsikan. Ya, aku pun tak ada list artis tu. Sekejap aku cari Itulah balik. sebab Aku kena cari balik. okey. Kita dapat daripada bos Just at TV ni. Dia kata Rehan Rhapsody artis Legenda. Antara Ada? salah satu saya Rehan Rhapsody Alright. Okay. Ada dah. Jadi dekat skrin ni adalah pengkarya-pengkaryanya. Betul. Okey. Ini portfolio dia pun boleh nampak menarik. Ada Kim Kiam. Ni satu Tan orang Tiam yang pun salah satu artis Legenda. saya nampak tu update di ni saya tahu pun daripada beliau lah. Update di grup artis Legenda. Alright. Jadi ada 1, 2, 3. Ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Okey. Cantik. Ini antara, kalau anda suka dengan stroke orang kata manhwa ni tadi kan, sebab saya tahu juga di grup ada beberapa contoh macam komik, mereka pun ada juga selalu kongsikan stroke manhwa ni antara favourite ni kan. Hati-hati kita ada yang suka. Sebab yalah dekat Malaysia ni kalau tak orang kata kita baca komik daripada komik tempatan, Hong Kong memang antara komik popular lah. Kita orang kata daripada kecil dulu kan. Tu kataan belang tarung itu semua orang kata benda biasa lah kan. Yang kita dengar. Kalau kita baca pun kita dengan kuasa kuda, HP pun semua itulah. Saya tak berapa terdedah sangat, tapi masa budak-budak baca lah buku pakcik kan kata kan. Masa tu baca juga ada Watan Raya, Pedang Setiawan. Jadi kita mungkin ini salah satu cara juga untuk kata menarik pembaca-pembaca dewasa kan. Orang kata yang memang membesar dengan karya-karya manhwa tadi tu. Jadi boleh nanti akan datang lah untuk dapatkan Legenda. Okay. Selain tu Jackie Chan, sekarang dah boleh order dah. Legenda. Okay, terima kasih. Sekarang boleh mula pre-order. Sekarang dah boleh mula pre-order. Okey tu. Okey ke tu? Ramai juga nanti kita punya Hongkong untuk bersuara ni. Dari grup Koma dan grup Manhwa Malaysia, ramai artis skill dan stroke manhwa. Ni grup yang anda boleh join. Grup COM ini memang nama grupnya singkatan ke apa ni? Daripada hari tu pun memang dia dengar selepas grup Koma ni dan grup Manhwa Malaysia. Ini cara orang kata dikumpulkan peminat-peminat. Lepas tu kita cakap collector tadi tu, sebab ada sentuh kan. Betul memang ini bukannya orang kata perkara main-main bila cakap tentang collectors tadi tu. Harga majalah ni bukan setakat majalah terkesan kepada Ujang dan juga Gila nombor 1. Yang terbaru ni katanya majalah Gempak. Majalah Gempak. Kalau cakap
tadi ada style manga pun, okay, majalah Gempak yang nombor 1 juga kata ni terjual dengan harga yang orang kata sangat gila babi lah, bahasa kasar tapi betul. memang, dan karya-karya yang terfollow di belakangnya pun sama juga. Sebab kan antara faktor lah saya nampak, kerana pengkarya-pengkarya mereka sekarang ni orang kata dah jadi orang-orang yang ternama, dah jadi orang-orang yang level sponsor. Sebab itulah karyanya terjual. Jadi untuk orang kata suka dengan karya yang begini kan, bila kita tengok kadang-kadang artis baru ke artis lama, itu tak yang bikin. Sebab apa? Berkemungkinan besar artis baru ni akan jadi somebody. Yang memang artis lama tu dah jadi somebody dah memang legenda lah kan. Mungkin kalau anda rasa macam okey, ini mungkin menghargai karya kan. Sebab benda yang kita sebut collector ni, dia akan berfokus kepada orang yang betul-betul minat saja sebenarnya. Harga tu jadi begitu sebab ada golongan yang tak besar tu yang sangat minat. Kalau kita tanya satu Malaysia, mungkin kata, harga gila, majalah RM2 lebih waktu dulu, tiba-tiba nak jual harga sampai RM2,000. Gila. Tapi sebab kan, itulah cakap, dia tidak menyentuh nilai sentimental semua orang kan. Macam ni kan. Style luar, daripada Hong Kong apa semua ni. Ini pun satu kata childhood kan. Mungkin Wukong boleh cuba bersuara lah. Kita nak tanya juga pendapat beliau kan sebagai pengkarya. Komen beliau tentang kata komik, adalah komik legenda yang baru style manhwa ni macam mana? Boleh bagi komen sikit lah. Dengar tak Wukong? Wukong tak dengar kot. Itulah kesian beliau. Memang kawan-kawan nak dengar suara beliau ni. Okey, jadi untuk yang kata viewers yang mungkin baru muncul ataupun yang dah ada tadi, sekarang ni kita bersama dengan rakan daripada majalah Komik Fantasia. Seperti yang anda tahu, memang kami buat tiap Rabu, kita buat sesi bersama, borak-borak santai, soal jawab tentang topik-topik semasa, dan kali ni kita dengan majalah Fantasia. Jadi saya timpat soalan yang sangat besar ni. Ini adalah konsep besi di awal penerbitan Fantasia. Jadi ini kita nak orang kata kenyataan rasmi daripada pihak Fantasia yang mengatakan orang kata kualiti dalam tu tadi tu. Majalah Fantasia tu, kualiti dalam dia orang kata layout apa, saya tak pasti. Saya pun dah lupa dah sebab ni masa awal-awal tu kan dia kualiti yang orang kata agak teruk lah untuk mungkin Alvin boleh komen sendiri apa benda yang berlaku sebenarnya. Ada memang sampai ke 4 ni pun masih lagi teruk ke, ataupun mungkin boleh bagi kenyataan rasmi lah tentang kualiti segitu. Ya, isu pertama tu memang salah satu strategi lah untuk menarik perhatian. Sebab apa? Nama Fantasia ini memang banyak orang akan ingat kita ada kaitan dengan fantasi. Lepas tu diorang akan banding lah kita punya kualiti dengan kualiti fantasi yang dulu tu kan. Tapi apa yang kita nak buat ni, kita nak orang ramai tahu yang fantasi dulu tu tak ada kaitan dengan kita. Dan kita punya style pun tak sama juga. Pasal kualiti layout semua tu memang kita mengakulah kita ada kelemahan pada isu pertama tu. Tapi kalau para pembaca sudi memberi peluang dapatkan satu naskah isu 4, cuba bandingkan kita punya kemajuan kualiti tu. Saya boleh cakap sekarang ni kita punya kualiti layout semua tu dah semakin baik lah. Tapi memang kita pun tak cakap yang apa yang kita buat tu perfect lah. Takkan ada perfect. So kita pun sedang memperbaiki kita punya kualiti lah, tarik isu ke isu kan. So tapi apa yang kita tengok ni memang walaupun kita punya layout tu ada kelemahan, tapi kerana cara pemasaran dengan dugaan daripada para pembaca dalam pasaran ni, diorang dah lama tunggu tau. Macam diorang dah lama tak nampak komik majalah yang selain daripada human comic. So
jualan untuk isu pertama dulu kita tu, kita habis stok dalam masa 24 jam. Oh. Itu salah satu berita berapa sebenarnya tu? yang sangat menggalakkan lah. Kita tak print banyak lah, tapi kalau tak silap kita print lebih kurang 3,000 naskah. 24 jam. Wow. Okey, maksudnya 24 jam habis. berjaya lah pemasaran. Jadi mungkin konsumen Cara juga membantu lah juga untuk orang. Cara pemasaran tu memang berjaya lah. Dan betul cakap tu, dan kontroversi tu memang salah satu topik yang menghangatkan nama Fantasia dekat social media tu. Pada masa itu macam tiap orang cakap pasal komik baru tempatan tu, memang orang akan ingat komik Fantasia. Kalau dalam Facebook orang cakap pasal komik baru, memang ada orang akan tanya, Fantasia ke? Jadi pada masa itu banyak orang yang bincang pasal Fantasia dekat Facebook. Jadi macam berjaya jugalah. Maksudnya di permulaan berjaya untuk menjual nama, dan juga jualan tu pun dah menandakan berjaya. Dan juga kerjaan tu tadi, orang kata soalan kita topik tadi kan, majalah ni kuno ke tak kuno, memang bukanlah, tak ada kaitan dengan majalah yang lama. Bukanlah kuno zaman batu. Tadi ada saya cakap kuno tu zaman batu. Bukan, maksudnya kita ada majalah lama yang betul-betul fantasi tadi tu. Dan memang ada kelihatan seakan sama tapi tiada kaitan. Dan kemudian bila ditanya boleh jual ke tak boleh jual, kita dah tahulah jawapannya boleh jual. Dan laku ke tak laku tu, kalau tidak takkanlah penerbit menambah lagi produk yang ada untuk menyatakan boleh jual tadi tu kan, kebolehasaran tadi tu, untuk menunjukkan sampai masuk sekali. Yang terakhir ni kata tadi, bila sebut dia buat humor tu, tak adalah tolak langsung majalah komik humor, sebab katanya berbuat kan nak diterbitkan balik semula. Mungkin kita boleh bercakap tentang majalah humor betul ataupun tidak sebenarnya, sebab saya ada dapat masa Anifest, kalau tak salah saya, Boboy. Jadi yang saya nampak memang majalah humor lah. Jadi betul atau tidak majalah humor, ataupun dia adalah baru ke, ataupun masih lagi dia adalah kesinambungan masih sama lagi. Cuba ceritakan untuk yang majalah Boboy tu satu inisiatif untuk penerbitan semula, tapi kali ini kita ada tukar sikit lah kat dalam, sebab isi kandungan dulu dengan sekarang ada perbezaan dia. Ada komik tambahan dan isi kandungan pasal artikel-artikel kita akan keluarkan. So kat dalam majalah Boboy baru tu memang kebanyakan adalah komik-komik barulah, dengan campur dengan komik-komik asal yang diterbitkan masa dulu tu. So dia bukan bulat-bulat sama. Ada isi kandungan yang kita tambah lah masuk kat dalam, dan kita ada poster kat dalam. Okey. Saya sebenarnya tak boleh dikatakan Fantasia tadi telah memberikan semula nyawa untuk majalah Boboiboy yang kita fikir dah terus berkubur tadi, boleh hidup kembali, cuma dengan penambahkan baikan yang lebih bagus lah. Sebab bila saya kira kata dah kurang artikel, banyak komik, itu sesuatu yang disukai sebenarnya. Ramai orang yang memang beli majalah komik ni, dia suka banyak komik. Ya, sebab kita pun tak nak reprint atau reproduce satu majalah yang sebulat-bulat sama lah. Sebab kalau sebagai pembaca, saya pun nak isi kandungan yang baru kan. Takkan saya nak beli Boboiboy yang sama dengan dulu. So tak ada excitement lah kalau isi kandungan sama kan. Betul. Jadi saya bila dia di awal tadi Kak Elvin dia sebut memberi peluang kepada memberi peluang kepada pengkarya untuk cari makan. Saya nampak benda tu memang berlaku lah apabila pengkarya yang ada di setiap majalah ni boleh dikatakan berbeza-beza. Kemudian yang terbaru pun Boboiboy tu, kalau dia humor mesti pengkaryanya pun berbeza dengan legenda dan juga polipula berbeza dengan, jadi orang kata peluang lebih banyak lah kepada lebih ramai karya. Kemudian kita ada daripada bos
Bos ni kita minta kita minta dia jadi jemputan, dia tak mau tapi dekat tepi banyak pula dia memberikan info. Boboiboy size pun sudah tukar. Sekarang A4 size, dulu size macam Marvel. Kualiti kertas sama dengan majalah Fathia. Okey. Kita jadi nak satu info lah. penerbitan baru ni nampak ada kemajuan lah. Kalau tidak, Datuk Afrin pun takkan benarkan kita untuk penerbitan semula kan. Okey, Tuan Wukong macam mana, okey tu? Nampaknya beliau tenggelam timbul. dia macam dengar tapi kita tak dengar suara dia. Tuan Wukong kita jadi pendengar je hari ni. Dengar tak Wukong? Dengar. Halo. Tak dengar dia punya suara lah. Audio dia ada problem tu. Tapi nampak macam dia dengar tu suara kita. Okey, soalan seterusnya. Okey, mungkin ini soalan daripada Saudara Azri Amir, orang kata yang aktif di Kami Pelukis Komik. Soalan, macam mana Mr. Alvin and the rest of the team boleh tergerak hati untuk publish majalah komik Fantasia? Yang pertama sekali yang initiate planning dan dengan pelancaran majalah 70 boleh jadi sejak bila plan continuation tu dirancang? Maksudnya mungkin dia tanya memang daripada awal lagi ke dah rancang lepas Fantasia ni ada lagi komik-komik lain, majalah lagi, ataupun orang kata memang asalnya satu, lepas tu bila tengok ada sambutan baru tambah ke? Mungkin boleh cerita sikit tentang planning bermula Fantasia dan juga yang lain-lain ni. Sejak permulaan ni memang kita nak buat majalah Fantasia saja. Dan itu inisiatif daripada Saripuni Bosch lah tu. Kan? Sebab dia pun salah satu artis dulu yang ada pernah lukis dalam majalah fantasi dulu. So, kita memang nak buat dan kita nak tengok sambutan pasaran macam mana sekarang. Nak tengok sama ada pembaca sekarang masih lagi nak beli majalah tak. Sebab sekarang ni dah era digital kan. Ramai orang cakap kalau nak baca surat khabar pun jarang orang baca surat khabar. Orang baca Facebook lebih banyak. Tengok Instagram, Facebook, YouTube lebih banyak kan. Tapi kita percaya untuk golongan yang hardcore punya comic follower, kita memang suka baca komik daripada buku berbanding dengan daripada screen komputer. Sebab dia punya feeling tak sama kan. Kita pegang buku, kita baca kan, dia punya kita punya feeling tak sama lah. Kita dapat pegang buku komik tu. So kita pun terbukti lah kita punya jangkaan yang masih ada lagi pasaran untuk penerbitan komik ni. So bila kita tengok kita ada komik artis yang berbakat, kita tengok kita punya timing dah sesuai, kita pun planning lah untuk tajuk-tajuk baru. Kalau Wukong boleh ada suara sana, Wukong pun boleh cakap pasal 7 Pelipu Lara tu. Sebab dia pun salah satu pihak yang initiate projek tu. Itu saya pun memang tadi memang nak minta dia bercakap tentang tarian-tarian tadi tu. Wukong boleh Tuan Wukong boleh komen ke? Katanya 70 Lara ni yang bermulanya asal seorangnya adalah daripada brother Wukong dia sendiri. Itu masih lagi nampak rasanya memang suara dia tak dengar ni. Nampak dia bercakap lah. Dia taruh earpiece ke apa? Tak pun buka kot. Tak payah pakai macam tadi ke. Cakap dekat-dekat ke. Tak. Awal tadi ada juga suara. Okay, ada konsen daripada bos Fantasia dia. Tergerak hati sebab ada kawan telefon.
minta tolong RM50 beli nasi untuk anak-anak, dan ada yang tak kerja sebab MCO. Ada juga kereta berhenti tapi jalan tak ada duit isi minyak. Maksudnya berhenti tepi jalan. Okey. Minta RM8 so lahirlah majalah Fantasia, boleh tolong kawan. Maksudnya ini itulah salah realiti. satu sebab lah kita buat majalah Fantasia untuk tolonglah kawan-kawan yang dalam komik industri. Ini realiti orang kata MCO ni orang kata sebelum bendera putih ni lagi sebenarnya ramai rakyat yang dah kibarkan bendera putih ni secara orang kata bukan secara realiti tapi dah mula perlukan bantuan. Ni bukan orang kata bukan biasa-biasa je, sebab kita faham bila kita ada kawan ya. Ini kedudukan yang orang kata yang sangat-sangat susah untuk telefon kawan untuk tolong RM50. Ini nak menunjukkan betapa ini realiti kesusahan yang berlaku. Dan kalau kita tengok orang-orang biasa yang hilang pekerjaan, yang mana gajinya orang kata orang gaji tetap, ini di kalangan pengkarya sendiri, gaji sebelum MCO sendiri pun sebenarnya kadang-kadang cukup makan. Dan bila berlaku orang kata pandemik ni, bukan cukup makan, langsung tak ada apa untuk makan. Ini realiti yang memang ada. Dan orang kata masa tu kita tak ada inisiatif bendera putih ni, semua tak ada. Masanya tu semua kibar dalam hati je. Sebab walau kawan rapat pun kita nak minta bantuan tu kadang-kadang macam berat. Hari ni susahnya, bulan depan, bulan seterusnya bagi kita rasa macam ada kekuatan. Jadi ini salah satu reason kenapa kita punya bos Fantasia ni. Jadi bila nampak rakan-rakan kenalan mereka dia minta tolong, kita why not tolong dengan mewujudkan jalan kerja tadi tu. Orang kata lubang kerja dengan mewujudkan. Jadi kalau anda rasa macam nak membantu pekarya-pekarya ni tadi, ni salah satu je lah dengan menyokong. Jadi kami pun daripada pihak Portal Komik ingin mengajukan adakan platform ni pun sebab kita nak untuk promosikan, sebab kami pun bukannya orang kata daripada kalangan orang yang berada untuk bantu kan, kita faham kan masing-masing perkara. Jadi mungkin ini salah satu platform untuk kita bantu promosi majalah-majalah komik yang kita boleh kategorikan sebagai indie lah, bukan daripada band besar. Ni satu inisiatif lah. Jadi kemudian ada juga terima kasih, bagus usaha mulia ni diteruskan dan makin meluas di masa akan datang. Jadi kita harapkan yang ada ni mungkin boleh membantu. Jadi ada satu soalan lagi saya mungkin terlepas sebelum perkongsian bos Mike kita ni tadi. Ada satu soalan mungkin sebab ini dah terscroll ke bawah, saya tak boleh nak tengok balik. Dia auto ke bawah. Ada satu soalan tadi saya mungkin Cip boleh bantu untuk ke depan kan di bawah. Bos Mike rasa soalan dia tanya pasal kita punya planning untuk masa depan ada tak reprint untuk majalah lain. Maksudnya tadi dia cakap pasal Boboiboy kan. Jadi mungkin ini satu yang kita belum tahulah. Boboiboy kita dah tahu dah. Boboiboy kita dah tahu ada rancangan. Jadi untuk masa depan lain yang ada ke? Yang sudah confirm, kita ada satu lagi projek yang agak besar. Itu kita kerjasama dengan Creative Enterprise untuk terbit semula majalah Gila-Gila box set. Isu 1. Isu 1. Maksudnya box set tu ada banyak ke ataupun macam ada, maksudnya box set limited edition juga. Limited edition juga. Okey, baik. Ini satu berita yang besar agak ni. Maksudnya kita akan buat kotak yang special, dalam ada buku, ada souvenir semua tu lah. Dan memang sangat limited edition. Itu dia jawapan untuk perancangan in future. Jadi untuk mereka-mereka yang orang kata dalam perancangan macam sekarang ni, kita dah ada majalah Fantasia isu keempat. Kita dah ada 7 Polara, yang mana akan ada 2 buku, 2 keluaran, dan juga in future akan ada Legenda dan juga Boboiboy. Jadi kalau anda nak support, mungkin boleh
boleh membeli majalah-majalah yang ada ni tadi. Jangan lupa dengan kita punya ejen-ejen, kita punya Fantasia punya ejen-ejen jualan tadi. Sebab kita punya chip Comic-Con ni pun salah seorang daripada ejen. Jadi kita tahulah orang kata berita-berita dalaman tadi kan, tu yang kita nak kongsikan kepada semua, minta beritahu sendirilah daripada pihak Fantasia. Dalam Fantasia Part ada artikel tentang Ing Ramadan. Okey, sebab kita daripada tim Ing Ramadan, Cip nak beritahu juga, kita Cip ni tak ditulis artikel tentang Ing Ramadan dan juga art podcast Ing Ramadan di dalam Fantasia keempat. Jadi sebenarnya kami bodek lah Fantasia supaya kita ada lagi artikel, ruang artikel untuk akan datang. Sebab tu kami jemput mereka. Okey. Gurau je. Okey, daripada Tuan Zulkifli Awang. Okey, ni Bos Mike daripada ni. Box set gila-gila isu pertama. 1 naskah saja dalam box dan ada merchandise approved dari Syafiq Jaafar. Okey. Ini dia punya info. Orang kata belum ada lagi. Tapi ini info awal. Kalau ada nak support nanti boleh. Kemudian Tuan Zulkifli Awang daripada kita punya grup KPK. Kami dari tim Ecozine. Okey, ni Ecozine yang season minggu lepas punya. Episod minggu lepas. Kami dari tim Ecozine juga nak ucap terima kasih kepada Fantasia Publisher kerana memberi ruang iklan percuma promosi terbitan Ecozine di Fantasia dan 7 pelipuran. Nampak? Ini yang hubungan ekosistem di dalam satu industri yang memang tak besar pun. Industri kita kecil je. Baik-baik kita jumpa orang yang sama. Pusing-pusing pun kalau kita nak benci orang ni, benci orang tu, yang nak beli kita, nak promote nanti orang tu juga nanti. Saya sedap orang tu juga yang akan bantu kita. Jadi kalau boleh kita sama-sama harmoni dan damai. Nanti mungkin kita akan jemput lagi Tuan Rani Ahmad ni untuk bercakap tentang persatuan komik pula. Dia tidak boleh mengelak. Macam kita mengelak dia sebenarnya. Akan datang kita nak minta dia pergi beli phone dulu kat online, kat Shopee, supaya kita boleh borakkan dia pula tentang persatuan komik. Itu in future. Okey, untuk karya, ni salah seorang daripada pengkarya yang orang kata karya muda lah saudara Muhammad Syarizat ni, untuk karya-karya dalam semua majalah, ada tak projek untuk buat novel grafik, contohnya novel grafik Boboy ke sebagai contoh. Maksudnya mungkin fokus kepada satu karya dan jadikan satu novel grafik lah, sebab majalah komik kan ada banyak kan. Ada ke plan yang sebegitu rupa? Setakat ini belum ada konkret plan lagi, tapi insyaAllah lah kita tengok kalau pada masa depan ada permintaan ke, ada pembeli yang sudi support ke, kita tengoklah. Sambutan lah, bulan tu boleh sambutan. Kita tengok sambutan. Betul. Sekarang ni mana-mana pun memang ada sambutan, adalah. Orang kata ada projek lagi, ada rezeki lagi. Kemudian saya nak bertanya lah, ni soalan daripada saya juga. Untuk pengkarya, contohnya macam kalau Fantasia, dulu saya nampak ada buka untuk mana-mana pengkarya untuk hasil hantar karya. Jadi masih lagi dibuka ataupun sudah ada pengkarya tetap? Mungkin ada yang rakan-rakan kita yang nak tahu ke? Okey, untuk artis-artis baru yang nak hantar karya, kita memang galakkan diorang boleh hantar kepada editor kita bila-bila masa kita akan terima. Kita akan kita memang tiap-tiap sentiasalah kita sentiasa galakkan artis baru untuk hantar karya diorang. Okey, baik. Jadi email saja kepada editor Fantasia. Email saja. Email ataupun boleh kontak kita lah. Kita punya cara hubungan ada dekat dalam majalah Fantasia ke, ataupun boleh hubung kita melalui Facebook ke, Instagram ke, apa-apa boleh. Bos Mike pun ada kat sini kan. Kita dah berjaya promote komik Along Bukit Beruntung kepada Astro. Dah siap jadi filem. Director Datuk aja sekarang tengah editing. Itu nampaknya. Ini satu berita lah. Orang kata Along Bukit Beruntung ni asal daripada komik. Jadi akan dah promote Astro. Maksudnya akan keluar di Astro lah untuk filem yang diarahkan oleh Datuk Abdul Syakir. Ni orang kata di hubungan lain pula dah jadi filem. Dan sekarang tengah editing. Okey, ni sesuatu yang orang kata perkembangan positif, sebab bukan saja dalam kita punya industri, kita pergi lagi industri seni yang lain. Okey, itu sesuatu yang positif, alhamdulillah. Okey, jadi sebelum kita berakhir, saya rasa kita dah boleh pilih lah salah seorang daripada yang beri soalan tadi. Saya macam semua pun berfikir orang yang sama lah untuk menerima hadiah komik, majalah komik Fantasia eksklusif kita ni tadi. Siapa agaknya soalan, jangan beri soalan ni, soalan mana yang rasa
dengan berkualiti dan cukup bagus tadi. Rasa saya kalau Alvin tadi nak pilih yang mana tadi? Soalan yang mana? Saya pilih. Kalau you nak pilih lah. Okey, kalau macam tu saya pilih Tuan Azri Amir kita lah, dengan soalan beliau yang sangat membina tadi tu. Soalan-soalan yang memang sebenarnya ada lah dalam saya punya list soalan, tapi maksudnya beliau pun nak bertanya juga soalan-soalan macam ni untuk supaya Fantasia menjelaskan lagi. Jadi untuk anda semua, kalau anda jadi nanti kita akan hubungilah untuk yang berjaya. Okey, tahniah ucapkan kepada Tuan Azri Amir, dan terima kasih juga kepada yang lain-lain juga tadi yang orang kata menyokong kita view dan bagi soalan dan memberikan sokongan kepada majalah-majalah komik kita yang ada ni. Dan insyaAllah minggu depan kita pada hari yang sama, Rabu pada jam 9, saya masih tak pasti sebab kita masih ada lagi senarai jemputan yang orang kata komik-komik indie. Jadi ada beberapa orang, jadi kita akan confirmkan lagi. Antaranya geng-geng daripada Chronicism. Ni katanya diorang ni asalnya orang kata geng daripada geng animasi buat komik juga. Ini pun kita macam nak support jugalah. Geng animasi pun kita kata antara pemain-pemain dalam industri. Jadi kita nanti kita akan promo untuk minggu hadapan, kita confirmkan dulu geng ni tadi. Kemudian okey, satu kopi autograf dari Alan Kuah siap dan certificate of authenticity. Tahniah diucapkan kepada Azri, dan juga terima kasih kepada tim Fantasia. Dan daripada pihak kami nak beritahu Kota Komik Advokas snapback ni jadi hari ni terakhir untuk pre-order. Saya tak tahu akan dilanjutkan lagi atau tidak, nanti kita akan tanya. Tapi kalau anda berkenan boleh contact kita punya numbers, punya orang kata di Sako Plus tadi apa semua untuk order. Okey, Jai Rizaini, betul. Kita cuba hubungi tim Chronicism ni tadi. Kita nak tahu juga daripada kisah mereka macam mana daripada bermula, semua macam biasalah. Jadi harapnya anda-anda semua yang ada pada ni jangan lupa untuk support minggu depan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bos Mike kita, walaupun dia mungkin tak sudi di depan kamera tapi dia beri support daripada tepi. Ada juga kepada Razi Ahmad, Presiden Pekomik, yang kita pastikan akan jemput dia lagi supaya dia tidak boleh mengelak dan tak boleh cakap. Kita bagi dia link earphone Shopee je biar dia order. Jangan banyak alasan, kemudian kita kita datang tunjuk muka je kan. Okey, bos Mat kata malu Kemudian dan berbanyak terima kasih kepada Alvin. Terima kasih banyak. Kalau ada kesilapan dari pihak kami mohon maaf lah. Diharapkan aku kata kita punya cubaan untuk orang kata nak tolong untuk promote ni boleh berjaya lah. Orang kata diharapkan dapat membantu sedikit sebanyak lah rakan-rakan industri kita. Dan terima kasih juga geng-geng Fantasia kerana orang kata dengan niat yang baik tadi nak bagi orang kata cari makan kan untuk rakan-rakan industri kita. Dah nak habis dah 1 jam dah banyak dah perkongsian kita dah maksa. Baru sampai tadi. Tak apa nanti dah cakap banyak dah. Wukong je belum bercakap banyak. Nanti mungkin boleh dengar yang dia punya pula. Okay, next week dengan Abang Wukong lah. Tu Faralina Daim. Okay. Jadi kita kalau untuk yang baru muncul yang kata tak nak habis tak, okay, boleh dengar balik. Kita akan di Kota Komik ni juga boleh dengar balik live ni. Kemudian kita akan ada di Spotify, kita akan share link di YouTube Sako Plus. Boleh orang kata subscribe untuk kalau anda memang tak ada masa, kadang malam-malam ni ada orang memang tak ada masa untuk dengar kan. Okay, terbaik Mr. Moderator dan panel betul. Okay, betul. Semua pun terbaik pada hari ni. Jadi kalau ada ucapan terakhir daripada Alvin, mungkin nak cakap apa-apa dengan pembaca ke ataupun pekarya-pekarya di luar sana? Nak ucapkan terima kasih pada pihak semua pihak lah yang sokong kita selama ini. Misal kata yang artis, kita punya pengedar, kita punya pembaca, artis-artis tempatan yang hantar karya sama tu. So kita harap kita dapat memajukan lagi kualiti majalah Fantasia ataupun majalah-majalah komik lain yang kita publish tu, macam 7 Pelipur Lara dengan Legenda semua tu. Harap-harap kita dapat naikkan lagi kualiti dan kita akan ada peluang untuk kerjasama dengan penerbit lain macam Ecozine semua tu. Harap-harap kita boleh sama-sama bangunkan industri komik Malaysia lah. Baik. Okey. Jadi ni awak Ufang ada apa-apa nak cakap ke? Boleh je buat cakap, nanti kita buat dengar. Tapi memang tak dengar. Okey, tak apalah. Kesian beliau. Okey, jadi itu saja untuk hari ni. Jadi apa-apa kalau kekurangannya kami semua minta maaf.
dan juga tahniah kepada pemenang tadi. Okey, bolehlah berkarya, Mr. Alvin dah clarify. Betul. Maksudnya kepada pekarya-pekarya yang nak hantarkan, boleh terus saja email kepada editor ataupun kontak saja di Facebook. Bos Fantasia pun dah kita munculkan diri, anda boleh kontak dia direct. Jadi daripada kami ucapkan terima kasih kepada jemputan-jemputan kita dan juga kepada viewers-viewers kita. Kita jumpa lagi pada Rabu hadapan pada waktu yang sama bersama dengan pendukung industri yang lain juga. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Baik,